Okay. Sorry. Okay, sebelum ni kita sudah masuk 3.1. Okay, struktur membran plasma. Boleh kan kalau cikgu buka mic, buka apa ni, kamera, tidak stuck jawapan. Okey juga kan? Cuba okey kah? Cuba kalau okey. Kalau tidak cikgu tutup sebab konon bikin bikin stuck kalau pakai kalau buka kalau buka gambar kalau on camera. Okey, yang lain okey kah? Kalau tidak cikgu tutup suara saja. Si Kondo saja yang okey. Okey kayo, okey juga cikgu, okey. Yang lain okey. Macam bising pula kejap ah. Okey. Okey sikit kali. Tadi tu bising kipas. Okey, jom kita start 3.2 ah. Cikgu present apa tu? Buku teks kejap ah. Okey, sebelum ini kita sudah sentuh struktur membran plasma. Dia terdiri dari apa? Okey, cikgu mula. Kalau ada apa-apa, buka mic kan cikgu sebab cikgu tak nampak chat. Jadi kalau ada ni kasih stop cikgu guna voice, mikrofon. Okey, sebelum ni kita sudah belajar masuk 3.1 struktur membran plasma. Okey, terdiri daripada dua lapisan fosfolipid, juga terdapat protein pembawa, protein liang. Lepas itu yang ada karbohidrat melekat ni yang apa kita panggil apa tu nama dia? Rantai karbohidrat ini kalau dia melekat pada lipid dia jadi glycolipid. Kalau dia melekat pada protein pembawa dia jadi glikoprotein. Glikolipid, glikoprotein. Okey, tu sudah kita tengok. Kita sudah tengok sifat molekul fosfolipid ini, bahagian kepala dia berkutub. Okey, dia tertarik kepada air manakala ekor dia tidak berkutub dan bersifat hidrofobik. Okey, cikgu go terus sikit saja. Lepas itu kita sudah tengok sifat ke-8 ada 3. Membran plasma ni, sesuatu membran tu ada, kita boleh bahagikan ke-8 dia kepada 3. 1 telap, tidak telap dan telap memilih. Okey. Lepas itu kita dah masuk juga sikit, cikgu ada sentuh sikit berkenaan dengan konsep pergerakan bahan merentasi membran plasma. Apa ciri bahan yang dapat merentasi? Okey, ini dia terbahagi kepada 2. Yang pertama, yang atas sekali, bahan larut lipid dan juga satu lagi bahan tidak larut lipid. Lipid ini dia molekul yang tidak larut dalam air, contoh macam lemak, apa lagi, minyak, okey, gliserol, inilah yang di sini nih. Ini adalah bahan larut, itu ada contoh lipid lah, ini gliserol, asid lemak. Jadi bahan larut lipid
Yang inilah molekul tidak berkutub dan tidak larut lipid pula terbahagi lagi kepada dua, iaitu molekul kecil dan ion, dan satu lagi molekul yang besar. Sorry ya, banyak burung pula ni. Okey. Sesudah itu, okey, mari kita tengok. Okey, kita sekarang ni masuk yang baru 3.2 Okey. Di sini, okey, inilah molekul yang kecil, dia boleh melalui sahaja terus. Kejap, cikgu Alau lu burung. Sorry. Okey. Okey, ini molekul kecil dan ion dia akan merentasi protein liang. Lepas tu molekul kecil dan tidak berkutub dia boleh merentasi sahaja. Okey, sebab dia kecil. Dia tidak memerlukan protein pembawa. Okey, lepas tu ini pula molekul larut lipid. Walaupun dia besar, dia boleh melalui sebab dia larut di dalam kawasan lipid yang di ekor-ekor ni. Okey, dia boleh melaluinya, dan juga molekul besar seperti inilah glukosa dengan asid amino, dia memerlukan protein pembawa. Okey, itu adalah ciri-ciri bahan yang boleh bergerak merentasi membran plasma. Okey, macam mana dia rentas. Seterusnya, ini eksperimen kita akan buat sejurus bersemuka nanti ya, bulan 4. Okey, cikgu akan kumpul semua eksperimen dari bab 1, kita akan terus buat nanti masa kamu masuk sudah. Okey, dalam 3.2 ni adalah core ataupun macam mana asas bagi bab membran plasma ni. Okey, kita akan belajar jenis pengangkutan. Mari cikgu ni ya. Cikgu, kamu sudah baca kan ni? Cikgu harap kamu sudah baca lah dulu, go through dulu. Okey. Okey cikgu, kamu refer juga dengan kamu punya buku teks. Siapa tu? Syahidah Yunus. Okey. Kamu refer kamu punya buku teks sambil cikgu bagi penerangan di papan putih. Okey, kalau boleh follow setakat ni, boleh reply cikgu pengangkutan pasif. Cuba chat dulu kalau boleh ikut cikgu setakat ni. Bolehkah? Alamak, kenapa tak ada yang reply ni? Bolehkah? Pengangkutan pasif, PAS. Okey. Okey, boleh boleh Kalau betul boleh. Kalau tak boleh beritahu cikgu. Okey, nampak? Kalau begini nampak kan? Okey. Thank you. Okey, sekarang ni sambil kamu mendengar penerangan cikgu, kamu refer buku teks masa tu sambil kamu sambil kamu buat nota. Okey. Dalam membran plasma ini jenis pengangkutan dia ada dua. Okey. Pengangkutan Okey, pergerakan bahan merentasi membran plasma dia boleh terbahagi kepada dua, iaitu pergerakan rentas membran plasma. Kalau mau salin plasma terbahagi kepada dua yang besar. Okey, ada dua. Satu dia pengangkutan pasif, dan satu lagi pengangkutan opposite pasif lah, iaitu aktif. Okey.
Okey, dua ni grup yang besar. Setelah itu, di bawah pengangkutan pasif itu terbahagi tiga. Okey, ada tiga. Boleh dibahagi kepada tiga. Di bawah yang pasif, yang pertama adalah resapan ringkas. Yang kedua, osmosis. Dan yang ketiga, resapan berbantu. Okey? Boleh Cikgu harap boleh. Kalau kamu salin, boleh salin lah. Cikgu kasih ringkas secara keseluruhannya jenis pergerakan yang kita akan belajar dalam bab membran plasma ni. Okey, yang pertama pengangkutan pasif. Pasif ni mesti kamu sudah boleh tahulah pasif ni dia pasif, okey? Kalau dalam ini dia tidak memerlukan tenaga. Okey, dia punya ciri-ciri dia tidak memerlukan tenaga. Okey, ada lagi nanti kita go through. Lepas tu ada tiga di bawahnya macam tadi, resapan ringkas, osmosis dan juga resapan berbantu. Okey, cikgu apa tu? Okey, satu-satu. Okey. Lepas tu satu lagi pengangkutan aktif. Okey, pengangkutan aktif ni tiada anak-anak dia. Dia memang satu sahaja. Okey. Cikgu harap boleh setakat tu. Jadi sekarang ni kita tengok pengangkutan pasif. Apa tu pasif? Cikgu cakap tadi tiada tenaga diperlukan. Kenapa? Okey. Jom kita tengok. Okey, jom kita tengok buku teks. Apa dia cakap situ? Pengangkutan pasif boleh dianalogikan seperti mengayuh basikal menuruni curun bukit. Okey? Proses ini tidak melibatkan sebarang penggunaan tenaga. Okey, kenapa dia tidak perlukan tenaga? Okey, kenapa dia tidak perlukan tenaga? Sebab bahan yang diperlukan itu kenapa? Nanti kamu bingung pula. Okey, setakat ini pegang dulu, dia tidak perlukan tenaga. Okey, setakat ini pegang itu dulu. Okey, sekarang ni kita masuk yang pertama, resapan ringkas. Okey, sambil kamu tengok ni kamu tulis nota Okey, mari kita tengok resapan ringkas ialah pergerakan molekul atau ion dari kawasan berkepekatan tinggi. Pergerakan, apa kita cakap? Molekul atau ion dari kawasan berkepekatan tinggi. Okey, perkataan berkepekatan tinggi, berkepekatan rendah, semua tu kita akan gunakan di dalam bab ini. Okey, dalam subtopik ini. Banyak kali kena gunalah, okey? Pergerakan molekul ion atau ion dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah, okey, ke kawasan yang berkepekatan rendah. Okey? Okey, itu maksud dia. Okey, kalau dia tanya apakah definisi resapan ringkas? Okey, resapan ringkas ini pergerakan molekul atau ion dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey, cikgu, pandai lagi aku nampak. Okey, begini. Okey, dalam sel, contohlah. Okey, okey, kamu boleh tengok juga buku teks tu. Mari kita tengok dia punya contoh. Okey, ini membran plasma. Okey, membran plasma. Dia punya ekor-ekor. Okey, lepas tu ada lagi kan dia dua lapisan. Nampakkah? Okey, nampaklah. Okey, ini lagi satu lapisan. Okey. Maksudnya di sini pergerakan molekul ion dari kawasan berkepekatan tinggi. Contohlah, okey, kalau tengok yang di buku teks tu, okey, contohlah ini daripada kawasan di sini, yang di luar ini adalah luar sel. Okey, kawasan luar sel. Contohlah luar sel. Yang di bawah ni, yang di bawah di dalam dapat nanti kamu
Okey. Okey. Nampakkah? Okey. Contoh yang di atas ni adalah di luar sel. Membran plasma tahu kan dia adalah macam pagar, okey? Dia adalah struktur yang di luar sel. Okey, contohlah yang ini kawasan luar sel, lepas tu membran plasma dan ini pula kawasan dalam sel. Okey, yang di bawah ni dalam kawasan dalam sel. Contohlah di luar sel itu tinggi kepekatan oksigen. Okey, sini banyak O2, okey bukan beginilah, dia punya molekul cikgu hanya bagi contoh saja. Contohlah di sini terlampau banyak oksigen. Okey, tapi di dalam sel dia kurang. Jadi apa berlaku? Resapan ringkas berlaku. Okey, resapan ringkas dia berlaku. Maksudnya pergerakan molekul oksigen, okey? Pergerakan molekul oksigen dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey? Itu maksudnya resapan ringkas. Dia ringkas sahaja, dia tidak perlukan tenaga, dia tidak perlukan protein liang, dia hanya boleh melalui membran plasma sahaja. Okey? Ingatkan tu sebelum ni kita sudah belajar apa molekul yang boleh melalui membran plasma secara terus, yang perlu melalui protein pembawa, okey? Jadi kalau molekul yang seperti oksigen, karbon dioksida, okey, itu semua dia boleh melalui dengan terus. Dia tidak payah lagi memerlukan bantuan protein pembawa. Okey, jadi sekarang ni cikgu mau highlight resapan ringkas itu pergerakan molekul dari atau ion dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Okey? Okey, setakat ni boleh. Kalau boleh reply cikgu resapan ringkas. Bolehkah? Okey, resapan ringkas. Okey. Kalau dia tidak faham, kalau malu tanya sini, kamu tulis, nanti tanya cikgu personal lah. Okey. Setelah itu, okey, cikgu teruskan. Okey. Okey, apabila, kenapa? Okey, jadi cikgu sampai bila lah orang mau masuk ke dalam sel ni? Sampailah keseimbangan dinamik. Ada tak sana di buku teks? Dia punya term di situ keseimbangan dinamik. Okey, dia akan contohlah pergerakan tu dia akan berterusan sehingga keseimbangan dinamik dicapai. Maksudnya kepekatan oksigen di luar sel dan juga di dalam sel sudah seimbang. Okey, sampai itulah definisi dia. Sampai keseimbangan dinamik dicapai. Okey, itu definisi dia. Kalau ditanya dalam soalan tapi dia tidak akan tanya definisi lah. Okey. Seterusnya, okey, terus kita tengok yang di bawah molekul larut lipid. Okey, molekul larut lipid ni yang itulah yang boleh larut dalam kawasan berlemak yang contoh seperti asid lemak, gliserol. Lepas tu molekul seperti oksigen, karbon dioksida dia boleh meresap melalui dua lapisan fosfolipid secara resapan ringkas. Jadi kamu perlu tahu pertama apa itu resapan ringkas. Yang kedua, kamu perlu tahu molekul apa yang boleh melalui menggunakan proses tersebut. Okey, contoh macam ni oksigen, karbon dioksida, okey, dia guna resapan ringkas. Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk resapan ringkas. Boleh Cikgu harap boleh. Okey, sekarang ni kita masuk pergerakan pengangkutan pasif yang kedua iaitu osmosis. Okey? Osmosis dia lebih kurang macam resapan ringkas, tetapi dia special hanya untuk molekul air. Okey? Kita tengok. Hello Ezi lambat. Okey. Okey, sekarang ni kita masuk pengangkutan pasif yang kedua iaitu osmosis. Osmosis dia
cara dia proses dia lebih kurang macam resapan ringkas, tapi dia special hanya untuk molekul air. Itulah kalau kamu pernah nampak, di mana kamu pernah nampak perkataan osmosis ini? Kalau kamu perasan di botol air ada cakap reverse osmosis, proses osmosis berbalik gitu. Maksudnya dia refer kepada molekul air. Okey, proses itu dia ialah dia berkenaan dengan air, molekul air. Okey, jadi osmosis ini mari kita tengok di buku teks sama-sama baca. Dia cakap proses pengangkutan pasif yang serupa dengan resapan tetapi hanya melibatkan molekul air. Okey. Jadi osmosis ialah pergerakan bersih molekul air secara rawah dari kawasan keupayaan air tinggi. Maksudnya di situ molekul air banyak di kawasan itulah. Okey, maksudnya dia akan bergerak daripada kawasan yang banyak air, molekul air ke kawasan yang kurang molekul air. Okey, sama juga macam yang tadi. Cuma yang di sini term yang digunakan adalah dari kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air yang rendah. Okey? Orientasi membran telak memilih. Okey? Cikgu pun pelik. Kenapa dia tak guna aja dua lapisan fosfolipid? Okey, tak apa. Kita ikut sejak kalau ditanya definisi. Nyatakan definisi osmosis. Okey, terus kamu cakaplah. Osmosis ialah pergerakan. Okey, dah cikgu tulis sebab ada di buku teks. Nanti kamu boleh salin saja dari situ. Pergerakan bersih molekul air. Okey, dia bukannya molekul apa-apa, dia memang air sejak osmosis ni. Osmosis air dari kawasan keupayaan air tinggi. Okey, dia macam kan ada cakap macam ni. Okey, malam masa mula-mula tadi dia cakap seolah-olah menuruni cerun kan orang tu berbasikal. Okey, contohlah di sini kawasan keupayaan air. Keupayaan air tinggi. Okey, dalam kurungan kan dia cakap situ dalam kurungan kepekatan bahan terlarut rendah. Maksudnya di sini macam kamu buat air macam mana? Okey, mari kita tengok yang apa tu? Yang PU tu, okey. Raja 3.5. Mari kita tengok. Okey, keupayaan air tinggi. Maksudnya di situ cuba tengok molekul sukrosa dia. Kamu kira ataupun kamu dah kira pun kamu boleh nampak yang di bahagian kiri itu sedikit kan? Molekul sukrosa dia sedikit berbanding yang di sebelah kanan. Sorry, marilah cakap sekarang. Okey, macam ni kan? Cuba tengok sini, molekul sukrosa dia sedikit. Okey, jadi maksudnya situ keupayaan air tinggi, kepekatan bahan terlarut rendah. Okey, di kawasan ini. Okey, manakala di kawasan ini pula keupayaan air rendah dan kepekatan bahan terlarut tinggi. Bahan terlarut yang digunakan di situ adalah sukrosa. Okey, setelah itu apa yang akan berlaku? Osmosis. Okey, dia mau kasih seimbang kepekatan keupayaan air tersebut. Okey, dia mau kasih seimbang. Jadi apa yang berlaku? Tengok level air ataupun kandungan air di sebelah sini dia naik pergi sebelah yang kepekatan apa tu tadi, molekul terlarut itu yang lagi banyak. Maksudnya dia bergerak supaya dia keseimbangan dinamik tercapai. Okey, sama juga dengan resapan ringkas tadi. Sampai kepekatan oksigen di kedua-dua belah tempat itu dia seimbang. Okey, sama juga dengan ini, cuma ini air yang akan bergerak. Okey. Okey, cikgu rasa bolehlah, itu sahaja untuk osmosis. Okey, boleh kalau osmosis boleh tolong reply osmosis. Tulis osmosis dulu di chat. Okey, boleh Syahidah, yang lain? Yang lain boleh.
Siapa ni? Princess, siapa belum? Fatin, Saljana, Rona, mana kamu? Fatin sudah pula, sorry. Okey Cikgu harap kalau ada ni nanti ada persoalan, pertanyaan, simpan dan tanya cikgu nanti. Okey. Seterusnya ataupun mau tanya sekarang pun boleh kalau kamu ni. On saja mic kamu Okey. Membran telap memilih adalah telap terhadap air tapi tidak telap terhadap sesetengah bahan terlarut. Okey, ini untuk eksperimen nanti. Kita akan buat juga ni, okey? Kalau ada bahan dia kita akan buat. Okey, jadi sekarang ni osmosis pergerakan air. Okey, kenapa air itu bergerak? Sebab dia mau kasih capai keseimbangan dinamik. Okey, sama juga dengan resapan ringkas tadi. Okey, sekarang ni kita tengok yang ketiga. Pasif yang ketiga. Ini okey sebenarnya kawasan keupayaan air tinggi pergi ke kawasan keupayaan air yang rendah. Okey, seterusnya pengangkutan pasif yang ketiga adalah resapan berbantu. Kenapa dia nama dia berbantu? Sebab dia dibantu oleh protein pembawa ataupun protein liang. Okey, jom kita tengok resapan berbantu. Okey, resapan berbantu. Resapan berbantu. Okey, mari kita tengok buku teks sama-sama. Bahan yang tidak larut dalam lipid. Okey, dia tidak boleh suka hati masuk sejak pergi fosfolipid dua lapisan tu. Okey, maksudnya dia tidak larut dalam lipid seperti ion, okey, molekul yang besar seperti asid amino dan glukosa. Okey, dia tidak dapat merentasi dua lapisan. Okey, lepas tu bahan-bahan ini bergerak merentasi membran dengan bantuan protein pengangkut ataupun protein pengangkut lah yang ada dua jenis tu, protein pembawa dan juga protein liang. Okey, sebelum ni kelas sebelum ni yang dalam video cikgu share tu kemarin link tu di situ kita sudah bincangkan okey komponen-komponen yang ada dalam membran plasma. Okey. Lepas itu sebab itulah proses itu disebut sebagai proses resapan berbantu. Okey, sebab dia dibantu oleh protein pengangkut, protein pembawa dan juga protein liang. Okey. Lepas tu sama juga dengan yang lain, dengan yang si resapan ringkas dan juga osmosis ni, resapan berbantu pun dia tidak memerlukan tenaga sebab tu dah dia pun di bawah pengangkutan pasif. Okey, lepas itu okey, dia cakap sini, resapan berbantu tidak memerlukan tenaga kerana protein pengangkut mengangkut bahan-bahan tersebut menuruni kecerunan kepekatan. Okey, kecerunan kepekatan tadi kita sudah guna di resapan ringkas kan? Kalau osmosis kita gunakan kawasan keupayaan air. Okey, dia tidak cakap kawasan kecerunan kepekatan air. Okey, kita tidak guna begitu. Kita gunakan kawasan keupayaan air tinggi. Okey, kalau resapan ringkas dengan resapan berbantu dia menggunakan istilah kecerunan kepekatan. Okey. Cikgu harap kamu boleh nampakkah dia punya beza di situ. Apa beza dia dengan osmosis? Okey. Dia cakap di situ protein mengangkut bahan-bahan tersebut menuruni kecerunan kepekatan. Macam tadilah, macam yang turun bukit itulah, dia turun kecerunan kepekatan. Maksudnya daripada kawasan yang berkepekatan tinggi. Macam contohlah. Okey, yang ini untuk resapan berbantu dia adalah molekul yang tidak larut dalam lipid dan juga molekul besar. Okey, kita ambil contoh sebagai glukosa. Okey, maksudnya di sini resapan berbantu ni dia sama juga lebih kurang macam resapan ringkas, cumanya dia dibantu oleh protein pengangkut seperti protein pembawa dan protein liang. Okey dia sama juga, dia dari kawasan kepekatan tinggi, lepas tu dia akan diangkut ke kawasan berkepekatan rendah. Kawasan berkepekatan rendah apa? Okey, sebagai contoh glukosa. Mari cikgu kasih terang lagi glukosa. Contohlah kita ambil glukosa. Okey, contohlah
Ini sel tadi, gambar sel tadi. Okey, ini kita punya apa ni struktur membran plasma kita, fosfolipid dua lapisan, sorry. Semput juga. Okey, contohlah ni di luar sel, ini di dalam sel, sama juga macam tadi. Okey, alamak apa lupa? Apa cikgu lupa agak-agak lukis? Struktur apa? Ya betul, struktur protein pembawa cikgu lupa. Contohlah, okey, protein pembawa dia beginilah. Okey, kamu boleh refer buku teks lah, next page, muka surat 50 54. Okey? Okey, macam ni ya. Contohlah glukosa. Glukosa di luar sel lagi tinggi. Okey, maksudnya kawasan luar sel. Okey, LS maksudnya luar sel lah. Yang ini pula IS dalam sel. Contohlah molekul glukosa di luar ni lagi banyak. Okey, maksudnya lagi pekat. Contohlah di sini glukosa. Di dalamnya ada 2 saja. Jadi apa berlaku? Resapan berbantu. Okey. Resapan berbantu mana sudah? Okey, protein pengangkut dia akan mengangkut glukosa ni yang berada di luar sel banyak-banyak ni masuk ke dalam sel. Okey, dengan menggunakan dengan menggunakan apa ni protein pengangkut menuruni kecerunan kepekatan. Okey, dia akan okey, sekarang cerita beginilah, daripada kawasan lagi banyak glukos pergi kawasan yang kurang glukos. Gitu. Okey, tapi kita punya term dalam biologi kita gunakan dari menuruni kecerunan kepekatan. Aduh cikgu susahlah kan macam ni. Cikgu harap kamu boleh faham kalau tidak faham nanti bagi tahu cikgu ataupun nanti cikgu akan ulang balikkan nanti masa bersemuka kalau ada yang tidak faham. Okey? Menuruni kecerunan kepekatan. Cikgu harap kamu boleh faham terma itu. Okey, kalau kamu tidak faham, kamu ingat saja. Daripada kawasan yang pekat ke kawasan yang tidak pekat. Begitu. Okey, sama juga macam resapan ringkas, keadaan ini akan berterusan sehingga keseimbangan dinamik dicapai bagi kedua belah membran. Okey. Okey, jom kita tengok yang tadi muka surat 54 tu, resapan berbantu melalui protein liang dan protein pembawa. Okey, jom kita tengok apa beza protein liang dan protein pembawa ni. Okey, dia beza dari struktur dia. Okey, dari segi struktur. Yang pertama, protein liang. Cuba tengok dia punya struktur dia. Dia lurus sahaja. Maksudnya dia tidak akan berubah bentuk. Okey, kalau protein pembawa ni cuba tengok. Dia ada spesifik. Okey, perkataan yang seterusnya nanti kita akan guna pakai selalu adalah spesifik. Okey, jom kita tengok. Dia ada bentuk yang spesifik. Okey, mari kita tengok protein liang. Protein liang mempunyai liang atau terusan, okey, untuk membolehkan molekul kecil terlarut serta ion. Okey, molekul yang kecil. Okey, lepas tu ion. Ion ni contoh seperti siapa? Ion ni contoh seperti sodium, Na+, okey, yang kita sudah belajar yang tadi tu, ciri-ciri tu kan yang awal-awal tadi. Okey, dia boleh melalui protein liang. Okey, lepas itu protein liang ini ciri di dalam dia tu, okey, struktur dalaman liang itu dia spesifik. Apa maksud spesifik di sini? Okey, contohlah ni protein liang. Okey, ni protein liang kan? Dia macam terusan gitu, okey. Contohlah begini, okey. Dia cakap di situ apa? Liang mengandungi ciri dalaman spesifik. Maksudnya di sini, ciri dalaman dia yang di sini, dia adalah spesifik hanya ion tertentu sahaja. Contohlah, ada ion protein liang ini hanya untuk laluan sodium, Na+. Okey? Ion-ion lain dia tidak boleh masuk sebab dia spesifik. Okey, itu maksud dia spesifik.
Okey, cikgu harap kamu boleh faham protein yang itu, struktur dia macam mana, apa yang boleh masuk, yang boleh melalui protein yang tersebut. Okey, seterusnya kita tengok protein pembawa. Protein pembawa, kalau kamu tengok beza dia di situ, dia ada bentuk. Okey, bentuk tu bersesuaian dengan molekul apa yang dia akan angkut. Okey, sebagai contoh mari kita tengok yang contoh di dalam buku teks tu molekul glukosa. Contohlah dia bagi situ dia punya bentuk tu segitiga kan? Si apa tu? Macam mana? Piu piu piu. Okey, contohlah begitu. Okey. Jadi okey, kita tengok. Mempunyai tapak spesifik dan hanya boleh bergabung dengan molekul tertentu. Jadi sebab tengok sini. Dia sudah ada bentuk sedia kan? Okey. Jadi contoh kalau bentuk bulat bolehkah masuk? Memanglah tidak boleh. Sebab dia spesifik hanya untuk molekul tersebut saja. Sebagai contoh glukosa. Okey. Jadi itu maksud dia spesifik. Okey, misalnya glukosa, molekul glukosa hanya boleh bergabung dengan tapak spesifik pada protein pembawa glukosa sahaja. Okey, cikgu harap kamu boleh faham yang itu, simple. Okey, simple sekejap. Okey. Kalau kamu mau tengok proses pergerakan macam mana protein pembawa itu mengangkut glukosa ataupun protein pembawa itu mengangkut molekul-molekul lain. Okey, selain daripada glukosa, kita tengok raja 3.8 sama-sama. Jom. Okey, cikgu kasih tengok di sini. Ya. Sorry cikgu macam alang-alang baca kalau mau buat slide sebab ada dua di sini. Okey, kamu tengoklah sendiri. Maksud cikgu, dah lah cikgu kasih tengok di sini. Mari kita tengok sama-sama. Okey, gambar yang pertama. Okey. Kepekatan glukosa di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Maksudnya daripada sitoplasma. Sitoplasma tu dalaman sel lah kan. Okey. Dia cakap kepekatan glukosa tu lagi tinggi berada di luar. Okey, mari cikgu kasih lukislah. Okey, macam tadi juga. Okay. Contohlah ini sel. Okey, sel. Ini ada nukleus apa semua. Okey, ini luar-luar sel lah. Environment luar-luar sel. Contohlah, di luar ni lebih banyak glukosa. 3 segi. Okey, banyak. Okey, berbanding dengan di dalam, contohlah. Begitu saja. Okey. Jadi kepekatan glukosa lebih banyak di luar sel. Okey, kepekatan dia lebih tinggi di luar sel. Jadi apa yang berlaku? Okey. Dia perlu dibawa masuk supaya keseimbangan dinamik dicapai. Okey. Dia memang begitu. Dalam dalaman badan kita mesti sesetengah molekul itu perlu diseimbangkan. Okey, dia tidak boleh lebih di luar, dia tidak boleh lebih di dalam, dia mesti seimbang. Tapi ada juga molekul yang tidak boleh terlampau banyak. Okey, tapi contoh macam glukosa ni dia perlu seimbang. Okey, jom kita tengok. Okey, jadi dia cakap kepekatan luar sel itu lagi tinggi. Jadi di sini contohlah ada protein pembawa. Okey, protein pembawa. Okey, cikgu lukis. Okey, macam tadi juga. Okey, mula-mula dia akan ada tapak yang spesifik, contohlah begitu. Okey, contohlah ini membran, lepas tu ini dalam sel ataupun sitoplasma lah. Okey, sitoplasma ni maksudnya kawasan di dalam sel. Sitoplasma, ini pula luar sel. Okey, luar sel banyak glukosa. Ini bukan 3 segi. Contohlah beginilah dia punya bentuk. Contohlah, contoh sejak. Okey. Jadi di dalam sel tu sikit saja glukosa dia. Okey. Jadi apa berlaku? Bentuk dia begini mula-mula. Jadi molekul yang berada di luar ni sebab terlampau banyak. Ini cikgu bagi contoh ada 4 saja. Sebab kalau ikut dia banyak sangat sampai dia akan tertolak masuk ke dalam tapak ni. Apa ni nama dia ni? Kita.
Tapak spesifik. Ini nama dia tapak spesifik. Okey. Nama dia ni tempat molekul itu bergabung, kita panggil dia tapak spesifik. Okey. Jadi molekul glukosa akan bind, akan melekat pada tapak spesifik di protein pembawa. Ini protein pembawa. Protein pembawa ada tapak spesifik. Tapak spesifik ni lah yang akan bergabung dengan molekul glukosa. Okey, molekul glukosa akan bergabung pada di sini. Lepas tu apa berlaku? Protein pembawa berubah bentuk. Okey, dia akan berubah bentuk. Dia akan berubah supaya molekul itu akan masuk ke dalam sitoplasma. Kalau malas belajar cikgu lukis. Cikgu ni bukan yang pandai melukis. Okey. Cikgu cubalah. Okey, contohlah dia sudah bergabung si glukosa ni jalan-jalan dia akan masuk di sini sebab kepekatan dia tinggi kan di luar sel. Jadi dia bergabung. Okey, bergabung dengan protein pembawa di tapak aktif, di tapak spesifik. Lepas tu protein pembawa akan berubah bentuk. Okey. Okey, gitulah contohnya. Dan dia akan lepaskan, okey, mari kita tengok. Dia akan berubah bentuk untuk membolehkan molekul glukosa melalui protein pembawa dan masuk ke dalam sel. Okey, supaya dia boleh lepaskanlah, dia akan berubah bentuk, lepaskan molekul glukosa ke dalam. Setelah lepaskan molekul glukosa tersebut, dia akan kembali kepada bentuk asal dia dan seterusnya lah. Okey, glukosa akan melekat semula, lepas tu berubah bentuk, masuklah glukosa ke dalam sel. Okey, sampailah sehinggalah apa? Keseimbangan dinamik dicapai. Sampailah kepekatan glukosa di luar sel sama dengan di dalam sel. Okey, itu maksud keseimbangan dinamik. Okey, setakat ini. Okey, protein pembawa dia protein pembawa. Resapan berbantu ni dia ada banyak sikit. Okey, sebelum kita cerita pasal proses yang dilalui oleh protein liang dan juga protein pembawa. Okey, kalau macam resapan ringkas tadi sudah namanya ringkas, ringkaslah dia. Okey, sebab dia tidak payah protein pembawa, tidak payah protein liang, okey, sebab dia sangat molekul yang kecil, okey, dan juga larut lipid, okey, dia masuk saja terus ataupun dia melalui sahaja terus membran plasma. Osmosis pun sama juga macam resapan ringkas, cumanya kita bercakap pasal molekul air. Okey. Lepas tu untuk resapan berbantu sama juga, cumanya kita memerlukan pembantu. Yaitu protein pembawa dan juga protein liang. Dua-dua ini kita kenali sebagai protein pengangkut. Okey? Habis nafas cikgu. Okey, itu untuk pengangkutan pasif. Ada 3 jenis. Stakatnya okey? Kalau okey, tulis resapan berbantu. Bolehkah? Bolehkah? Boleh resapan berbantu. Good. Okey, lagi yang lain? Kenapa? Okey, resapan berbantu. Okey. Jadi setakat ini dari yang tadi kita mula, cikgu sudah ajar. Kita sudah masuk pengangkutan aktif dan kita sudah go through ketiga-tiga jenis pengangkutan pasif tersebut, iaitu resapan ringkas, osmosis dan juga resapan berbantu. Apa yang perlu kamu highlight ataupun highlight lah supaya apa yang perlu kamu apa kita panggil tu, perlu kamu hadam betul-betul, okey, iaitu molekul apa? Okey, kalau resapan ringkas, jenis molekul apa yang boleh yang menggunakan proses resapan ringkas? Kalau osmosis, air lah. Okey, osmosis ni memang air sahaja. Lepas tu okey, satu jenis molekul apa? Yang kedua, dia punya terma yang diguna. Kalau macam osmosis tadi kita tidak cakap apa tu kita panggil?
kecerunan kepekatan. Kita cakap situ keupayaan keupayaan air. Okey, keupayaan air. Kita tidak cakap kepekatan air. Okey, tidak, kita cakap keupayaan air. Okey, kawasan keupayaan air tinggi, okey gitu. Dan kamu perlu tahulah yang resapan berbantu tadi, protein liang siapa yang melaluinya, resapan berbantu siapa yang melalui dan bagaimana dia berfungsi. Tadi kan dia berubah bentuk kan? Okey. Lepas tu apa-apa pun pengangkutan pasif ini dia akan berterusan sehinggalah keseimbangan dinamik tercapai. Okey. Okey. Okey, itu sahaja untuk pengangkutan pasif. Kalau ada lagi cikgu akan highlight, cikgu akan sentuh kemudian kalau ada lagi lah, tapi setakat ni cikgu rasa semua sudah cikgu terangkan. Okey, ada sedikit masa lagi, 12.10 kan kita habis. Mau rehat ke apa ni? Kita teruskanlah sedikit lagi. Okey, untuk 3.2. 1.5 page lagi, sedikit lagi. Cikgu mau habiskan 3.2, esok pagi ni kalau kelas pagi ni, cikgu susah betul, 3.3. Okey, tak apa, cikgu terus itu nanti. Okey, sekarang ni kita teruskan dengan pengangkutan aktif. Okey, cikgu bagi masa 3 minit, go through dulu pengangkutan aktif. Apa itu pengangkutan aktif? Kenapa dia aktif? Okey? Okey. Aduh, cikgu bernafas dulu. Baca dulu kamu apa itu pengangkutan aktif. Baca dulu. Dulu ke cikgu. Okey, kalau ada mau tanya ke apa, chat saja ataupun mau sembang-sembang, tak payah sembang, kamu baca lah. Baca lah dulu. Boleh. Okey, baca dulu apa beza dia dengan pergerakan pasif? Okey, cikgu rasa boleh sudah, kamu sudah go through. Okey, jom kita tengok pengangkutan aktif. Kalau ready, chat ready. Okey, kalau ni tolong chat ready. Ready. Yang lain. Ready. Okey. Semangat, lagi. Okey, satu orang lagi cikgu mau. Okey, jom. Okey, pengangkutan aktif. Kalau kita sudah tengok tadi pasif. Okey, cikgu sudah bagi tahu tadi lah. Okey, pasif ni dia tidak memerlukan tenaga sebab dia menuruni cerun kepekatan. Okey, dia punya pergerakan itu daripada kawasan yang lebih tinggi kepekatan dia kepada kawasan yang rendah kepekatan dia. Okey, jadi dia tidak memerlukan tenaga. Okey, untuk pengangkutan aktif, okey, jom kita tengok ciri-ciri dia, ada 4 ciri. Okey, yang pertama, okey, pengangkutan aktif. Okey, kalau kamu mau senang ingatkan, dia macam resapan berbantu,
tapi dia memerlukan tenaga. Okey, dia punya proses tu lebih kurang macam resapan berbantu sebab dia guna protein pengangkut. Okey, nanti kita tengok. Okey, sorry. Okey, jom kita tengoklah. Okey, yang pertama, pengangkutan aktif. Yang pertama, okey, pergerakan bahan molekul atau ion merentasi membran plasma menentang. Okey, dia bukan menuruni. Kalau pasif tadi dia menuruni cerun. Maksudnya dia tidak akan lawan. Kalau banyak di sini, di kawasan ini sedikit, dorang pergilah kasih seimbang, gitu. Itu pasif. Tapi kalau aktif, okey, tahu sudah sini banyak, okey. Contohlah di sini banyak ion sodium, okey, di kawasan ini banyak ion sodium. Lepas tu di sini di luarnya ni rendah. Okey, sebagai contoh sini banyak ion sodium Na, di sini ada satu saja. Kalau ikut pengangkutan aktif tadi macam mana? Yang lebih banyak molekul itu dia akan pergi yang kurang molekul, kan? Tapi aktif tidak. Walaupun dia sudah di sini lebih banyak, oleh kerana keperluan sel itu begitu, dia akan masuk juga. Okey, dia akan tambah. Jadi maksudnya yang berada di luar sel yang sedikit ini dia akan masuk juga ke dalam yang kepekatan dia tinggi. Jadi maksudnya di sini menentang. Okey, dia menentang kecerunan kepekatan. Okey, saya harap kamu faham itu. Dia menentang kecerunan kepekatan. Okey, lepas itu apa yang berlaku? Sebab itulah dia perlukan tenaga. Kenapa dia perlukan tenaga? Sabar. Okey, sabar. Okey, dia memang perlukan tenaga. Ingat saja, pengangkutan aktif perlukan tenaga daripada molekul. Manakah burung ni? Sorry ya, kejap. Burung pun masuk kelas cikgu, pelik. Okey. Pergerakan bahan, okey, dia memerlukan tenaga daripada molekul ATP. Okey, ATP. Okey, ATP tu okey, mana kamu baca situ? Adenosina trifosfat. Okey, adenosina trifosfat. Okey, memang begitulah nama dia. Tapi singkatan dia ATP. Okey, ATP. Yang mana ATP ini kita dapat daripada ataupun hasil daripada proses respirasi sel. Okey, sebelum ni kamu sudah belajar respirasi sel yang masa tingkatan 2 kah? Tingkatan 2. Okey, ATP ni kita jana semasa respirasi sel. Astaga. Okey. Lepas itu yang ketiga, dia memerlukan protein pembawa yang spesifik. Okey, dan juga mempunyai tapak spesifik. Macam tadi kan, protein pembawa tu dia spesifik. Lepas tu tapak yang spesifik, okey, lebih kurang macam yang resapan berbantu tadi. Okey, untuk bergabung dengan molekul ataupun ion. Okey, setelah itu yang keempat, protein pembawa juga. Okey, macam tadi, kalau resapan berbantu dia hanya ada tapak spesifik. Okey, contohlah ini protein pembawa. Kejap. Okey, ini protein pembawa. Macam tadi kan? Okey, yang ini nih kita panggil sebagai tapak aktif. Tapak spesifik. Cikgu pun sebelum ini terma yang dorang guna tapak aktif. Okey, masa KBSM. Okey, tapi KSSM ni dia tukar sudah pergi tapak spesifik. Okey, jadi kamu ingat tak? Ini protein pembawa. Okey, lepas tu dia ada tapak spesifik. Okey, ini kalau untuk pengangkutan aktif, dia punya protein pembawa ni special. Kenapa? Sebab dia ada tapak lagi satu untuk dia bergabung dengan molekul ATP. Sebab dia memerlukan tenaga tadi kan, tenaga itu dia akan bergabung dengan protein pembawa sebab dia mau kasih berubah bentuk. Okey, nanti kita tengok. Yang penting dia juga ada tapak aktif, tapak spesifik untuk molekul ATP. Okey, contohlah beginilah. Okey, boleh nampak? Okey. Okey, protein pembawa berubah bentuk apabila kumpulan fosfat. Okey. Okey, begini ya. Untuk ATP, molekul ATP ni dia begini.
Okey, daripada perkataan nama dia tu adenosina trifosfat kan? Maksudnya tri. Adenosina trifosfat. Okey. Berdasarkan nama adenosina trifosfat tu kita boleh nampak di situ fosfat ada 3 molekul. Okey, sebab tu dia panggil trifosfat. Okey. Jadi dia cakap situ protein. Okey, protein pembawa, cikgu tengok yang poin keempat tu kan, okey. Dia cakap situ, protein pembawa juga mempunyai tapak bergabung dengan molekul ATP, okey. Protein pembawa berubah bentuk apabila kumpulan fosfat bergabung kepadanya, okey. Nanti ATP ni, okey, sepatutnya ATP kan 3 fosfat dia kan. Tapi dia akan bebaskan satu fosfat. Okey, dia akan buka ni, trifosfat ni dia akan buka, dia akan keluarkan satu molekul fosfat untuk bergabung pada tapak aktif di sini, di protein pembawa ini. Okey. Okey, ingat itu saja dulu. Okey. Ini trifosfat ni terus dia akan jadi difosfat. Okey, apabila dia sudah pisahkan satu molekul fosfat, dia akan jadi difosfat lah, okey. 3D, okey, 2, 3 tu 3 tu 3 saja. Okey. Okey, itu saja ciri dia 4. Okey, jangan kamu bingung-bingung lah. Itu saja. Okey, dia lebih kurang macam resapan berbantu, cuma dia menentang menentang kecerunan kepekatan. Lepas itu dia memerlukan tenaga daripada molekul ATP yang kedua. Yang ketiga, dia memerlukan protein pembawa yang spesifik, mempunyai tapak spesifik untuk bergabung dengan molekul atau ion. Dan last sekali, special sikit, dia ada protein pembawa ini itu juga mempunyai tapak aktif, tapak spesifik bergabung dengan molekul ATP. Yang mana, molekul yang akan bergabung dengan protein pembawa itu adalah fosfat. Fosfat itu akan merubah bentuk si protein pembawa. Okey. Kalau macam tadi, resapan berbantu, dia otomatik kan? Kalau dia masuk saja tu glukosa, terus dia berubah bentuk. Lepas tu apabila glukosa sudah keluar pergi dalam sel, terus dia berubah bentuk balik. Okey, tu sebab dia tidak perlukan tenaga. Okey, dia simple-simple saja. Okey, tapi kalau yang ini dia special. Okey, lepas tu dia ada lagi tapak untuk fosfat bergabung supaya bentuk dia berubah. Okey, jom kita masuk muka surat 55. Okey, sikit lagi. Sikit lagi ya. Okey, pengangkutan aktif mengakibatkan pengumpulan atau penyingkiran molekul ion dalam sel. Okey. Okey, lepas tu special lagi pengangkutan aktif ini, protein pembawa itu kita tidak panggil dia protein pembawa. Kita akan kenali dia sebagai PAM. Okey, PAM minyak tu, PAM lah, PAM, PAM. Okey, sebagai contoh, selalunya dalam proses pengangkutan aktif ini yang kita akan selalu gunakan contoh adalah yang itulah pengangkutan ion natrium keluar sel dan ion kalium ke dalam sel. Cikgu rasa kamu sudah belajar ni kan kimia, jenis-jenis yang periodic table tu. Tapi sebelum ni kamu biasa juga kan dengan natrium, kalium, okey? Okey, kita enggak mau tahu apa tu semua tu, yang penting kita tahu proses dia. Okey, jom kita tengok. Jadi misalnya dalam sel haiwan, cikgu baca, misalnya dalam sel haiwan, protein pembawa yang mengangkut ion natrium keluar sel dan ion kalium ke dalam sel disebut PAM natrium kalium. Sebab dia mengangkut kedua ion tersebut. Okey. Jadi jom kita tengok mekanisme dia. Okey, ini penting penting.
Okey, setakat ni kalau boleh pengangkutan aktif. Cek dulu pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif. Bolehkah? Bolehkah? Peningkah? Okey. Cikgu harap kamu anu boleh. Kejap, tunggu dulu dulu. Pengangkutan aktif yang lain. Okey, good. Dulu ke cikgu. Okey. Okey, satu orang lagi. Siapa belum? Satu orang lagi. Alright. Jom kita tengok mekanisme. Maksudnya sini proses lah, okey. Mekanisme pam natrium kalium. Okey. Jom kita tengok satu-satu. Nombor satu. Okey, kamu tengok nombor satu. Okey, pertama sekali, okey, cikgu lukislah. Ini memberat plasma kita. Lepas tu ada pam kita ataupun protein pembawa itulah, tapi kita panggil dia sebagai pam. Okey, beginilah contohnya. Okey, ini kita punya memberat plasma. Okey, contohlah Okey, ping. Okey. Dan contoh gitu. Okey, dia cakap di situ. Okey, yang di atas ni luar sel. Maksudnya kawasan di luar sel. LS saya tulis luar sel. Jadi yang di bawah ni DS dalam sel. Okey. Mana apa yang banyak di atas? Apa yang banyak di luar sel? Sorry. Bukan maksud cikgu. Kepekatan yang tinggi sodium, kepekatannya sodium tu dia tinggi di luar sel. Okey, maksudnya di luar sel ini banyak sodium, Na+, ion sodium. Okey. Banyak kan? Banyak. Contohlah begitu. Lepas itu di dalam sel sodium itu rendah. Contohlah gini satu saja, Na+. Okey. Jadi, kalau ikut pengangkutan pasif tadi, kalau kamu tengok, banyak di sini. Sodium ion ni, ion sodium ni, kalau ikut betul, dia sepatutnya menuruni kecerunkan kalau macam pengangkutan pasif tadi. Tapi kalau pengangkutan aktif, tidak. Okey, dia menentang kecerunan kepekatan. Okey, maksudnya banyak lagi di sini, kita kasih tambah banyak lagi. Okey, jadi macam mana dia buat? Okey. Pam natrium kalium ini dia punya bentuk kan setiap molekul tu kan ada bentuk dia sendiri kan. Sebab itu dah dia spesifik. Tapi untuk pam natrium kalium, ion natrium boleh bergabung dengan protein pembawa itu ataupun pam itu. Kalium pun boleh juga. Sebab itu ada dua tapak. Okey, kalau kamu tengok di sini kan, mana sudah tengok yang gambar pertama tu. Dia Na sodium dia melekat pada tapak yang ini. Dia tidak melekat pada tapak yang macam tajam-tajam. Okey? Okey, pertama sekali dia akan buka, sodium akan masuk ke dalam. Okey, Na+ tu sodium, K itu kalium. Natrium, alamak. Kalau dalam bahasa Inggeris Na itu sodium. Okey, sorry. Natrium. Okey, sorry. Nanti kamu bingung pula. Na itu natrium. Okey, natrium. K itu K+ tu kalium. Okey. Jadi pertama sekali bentuk dia macam ni kan yang nombor satu tu. Jadi natrium akan masuk ke dalam protein pembawa ataupun pam tersebut. Lepas itu apa berlaku? Tengok nombor 2. Gambar nombor 2. Lepas tu si ATP datang. ATP datang untuk bekalkan tenaga dengan menceraikan satu molekul fosfat. Itulah kamu tengok tuna. P itu yang nombor 2 kan? Tengok, itulah dia jadi. Mana? Nina. Kan P, mula-mula dia ATP. 3 fosfat. Lepas tu dia bebaskan satu molekul fosfat untuk bergabung pada pam ini. Di sini. Jadi dia akan menjadi ADP, adenosina difosfat. D maksud dia 2. Okey, mula-mula kan dia tadi ATP,
ATP tapi dia bebaskan satu molekul fosfat, jadi dia jadi ADP. Okey. Jadi molekul fosfat tadi, okey, yang dalam bentuk P itu dia akan bergabung pada tapak spesifik di pump tersebut. Okey, pump tersebut jadi apa berlaku? Tenaga, itulah tenaga, itu tenaga. Fosfat itu lebih kurang macam bentuk tenaga untuk dia menukar bentuk. Okey, jadi lepas itu kita tengok gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga, fosfat tu membantu pump berubah bentuk ion natrium tadi keluar sel. Okey, lepas tu kamu tengok gambar keempat. Okey, gambar keempat. Jadi kepekatan kalium pula rendah dari luar sel. Kita mau bawa dia masuk ke dalam sel. Kita mau kasih banyak di dalam sel. Okey, dia terbalik. Okey, dia terbalik. Jadi ion kalium tadi sebelum si pump tu berubah bentuk balik, cepat-cepat dorang masuk. Okey, dorang masuk cepat-cepat di dalam yang gambar nombor 4 tu. Lepas itu setelah begitu apabila setelah berubah bentuk kan, berubah bentuk tadi yang mula-mula tu, fosfat tadi, kumpulan fosfat tadi dia akan tinggalkan pump tersebut. Okey, apabila pump tu sudah apabila fosfat tadi meninggalkan pump, okey, dia sudah dia tidak bergabung sudah dengan pump tadi, dia akan berubah bentuk. Jadi sebab itu cepat-cepat kalium masuk dan berubah bentuk semula, kalium pula masuk ke dalam sel. Okey. Okey, nanti cikgu akan cari animasi supaya kamu lebih faham. Okey. Setakat ni boleh faham pump natrium kalium? Kalau boleh reply pump natrium kalium. Okey? Pump natrium kalium. Pump natrium kalium. Okey. Okey, lagi. Sikit lagi kelas kita. Mau habis sudah 4 minit lagi. Okey, good. Okey, ingat saja macam tadi. Okey, thank you semua. Okey, pengangkutan aktif tadi. Okey, ciri dia yang 4 tadi ya. Muka surat 54 tu kamu cek. Okey, itu 4 ciri dia. Okey, lepas tu contoh pengangkutan aktif kita boleh tengok daripada pergerakan ion. Daripada proses pengangkutan ion natrium dan juga ion kalium. Sebelum ni cikgu cakap sodium. Sodium maksud cikgu tu natrium. Okay, dalam bahasa Inggeris Na+ tu sodium. Cikgu selalu guna sodium. Okay, natrium. Okay, natrium. Lepas tu kita sudah tengok tadi, dia akan menentang keceruan kepekatan. Maksudnya, di sini kan natrium ni lagi banyak berada di luar sel. Kita mau tambah lagi, kita mau kasih keluar lagi apa yang ada di dalam sel ni. Jadi dia menentang keceruan kepekatan. Lepas tu tadi tenaga kita dapat tu daripada ATP. ATP dia akan menyingkirkan satu molekul fosfat. Okey, fosfat tu P. Okey, molekul fosfat tu akan bergabung pada protein pembawa ataupun pump. Okey, protein pembawa dan akan merubah bentuk. Okey. Okey. Sebab tu dia perlukan tenaga. Sebab cuba tengok, dia perlukan tenaga untuk buka supaya keluar. Kalau tidak, dia akan masuk, dia tidak akan berubah bentuk lah tu protein pembawa tersebut. Sebab itu dia memerlukan protein pembawa. Okey, lepas itu apabila sudah berubah bentuk, ion kalium pula dia akan masuk dan bertukar. Bertukar sahaja. Okey, sebab tadi fosfat tenaga itu sudah disingkirkan, dia akan berubah bentuk balik. Okey, kepada asal. Alright. Okey, itu pengangkutan aktif. Lepas tu contoh dia kita boleh lihat dalam pump natrium kalium. Dan sebelum kita habis, terdapat sejenis lagi pump. Okey. Tadi kita tengok pump natrium kalium, dan lagi satu ada pump proton. Okey. Yang ini pula pump proton ini
Okey, proton ini, proton dia punya apa ni, juga dikenali sebagai H+ ataupun hidrogen. Okey, kita panggil dia proton H+ tu ataupun uh, hmm, hidrogen, proton. Okey, H+ tu kita kenali juga sebagai proton. Jadi H+ tu adalah hidrogen kan, ion hidrogen. Okey. Okey, dapat kamu ikut saja. Okey, contohnya pump proton yang terdapat pada sel epitelium. Kita sudah belajar sel epitelium tu yang melapisi. Sudahkah cikgu ajar kamu? Cikgu rasa itu yang cikgu skip kan? Okey, sel epitelium ni yang melapisi rongga perut. Okey, sel epitelium ni selalunya yang akan melapisi organ. Okey, contoh kulit kita, okey, itu sel epitelium. Okey, jadi dia cakap pump proton menyebabkan kandungan perut berasid. Okey, tenaga daripada ATP membolehkan ion hidrogen diangkut melalui protein pembawa ke luar sel. Kalau kamu tengok, proton ataupun ion hidrogen banyak berada di luar sel. Tapi mau juga keluarkan sebab kita mau perut kita tu acidic, dalam keadaan berasid. Okey, jadi dia kasih tambah lagi hidrogen keluar ke dalam sel. Okey. Okey, gitulah mekanisme pun lebih kurang juga. Ialah sitoplasma pH tinggi kepekatan. Okey, maksudnya menentang kecurunan kepekatan. Lagi banyak, walaupun lagi banyak ion hidrogen berada di luar sel, kita keluarkan lagi supaya kita punya rongga perut kita tu dalam keadaan yang beraksid. Okey, jadi alamak 1 minit lebih sudah, nanti kamu ada kelas. Okey, jadi itu kamu tengok muka surat sebelah, muka surat 56. Okey, itu adalah pengangkutan persamaan dan perbezaan. Okey, persamaan dan perbezaan. Pengangkutan pasif dan aktif. Okey, yang itu kamu boleh baca sendiri. Tidak juga sudah semua cikgu sudah explain tadi. Okey, cikgu harap kamu boleh faham. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Setakat ni boleh. Kalau boleh reply boleh. Sebelum kita habis. Boleh. Aduh, penat cikgu. Okey, yang lain? Boleh. Okey. Okey, alhamdulillah. Aduh, penat cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Modul untuk bab 3 on the way. Sorry lah, sepatutnya modul tu awal batu supaya kamu sekali. Tapi cikgu baru mau buat untuk subjek lain juga, okey? Jadi macam itulah, lambatlah kamu dapat, sorry ya. Jadi cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey, habislah. Bolehlah left. Thank you. Astaga, penat cikgu. Terima kasih. Okey, bye-bye. Ada kelas kamu, okey. Oh, tidak sabarnya mau bersemuka. 1 bulan lagi, okey? Bye. Thank you. Bye-bye.